A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita disibukkan dengan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan kita rasa tawar dengan dunia ni, tapi rasa manis dengan perjuangan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak dilenakan dengan perjuangan di dunia, tapi sebaliknya kita sedang diberi kesempatan oleh Allah SWT merasai satu nikmat yang luar biasa, merasai kelazatan dalam setiap perbuatan baik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sehingga membolehkan kita berazam, beritizam untuk melakukan lebih banyak perkara baik. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tidak disibukkan dengan mencari kebanggaan dunia. Semoga kita tidak mencari pujian manusia, pujian makhluk. Mudah-mudahan kalau andainya datang dan terhadir ni pujian manusia, itu tidak melenakan kita, tidak melemahkan perjuangan akhirat kita, tidak menjadikan kita manusia yang menanti-nanti pujian sesama kita. Kenapa? Cas lah. Ni. Ambil ni. Salah satu. Tarik tu. Dia ada plug. Asli pakai tu. Duduk situ. Semoga kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang kacang lupakan kulit. Kan? Hari ini memang sedih tuan-tuan ni. Kita semua sibuk bercakap tentang impian dan cita-cita. Sedangkan cita-cita paling besar sepatutnya, matlamat paling besar, jelas dan nyata sepatutnya akhirat kita. Dan kerana kita dunia yang terbentang luas ni menjadikan kita terlepas pandang. Seakan-akan ada satu tembok yang menghalang pandangan kita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu taala. Seakan-akan kehidupan ini jauh lagi dengan kematian. Seakan-akan setiap perbuatan kita tidak akan nanti diadili di hadapan Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan, kalau kita buat salah, nampak polis pun kita berderau-derah. Tuan-tuan, kalau kita buat salah, tuan-tuan, tak cukup, tak usah kata nak buat bunuh orang ke, rompak, makan harta orang ke, kan? Tak ada rotek, tak ada insurans, GPJ kat depan pun kita dah bergegau, tuan-tuan. Kan kita dah kalang kabut. Nampak, tuan-tuan? Itu bawa GPJ, tuan-tuan. Boleh dibeli. GPJ, tuan-tuan, boleh kau tim. GPJ, tuan-tuan, kita boleh ada pertimbangan. Tapi dengan Allah yang memain, bila balik nanti, tuan-tuan, tak ada lagi pertimbangan. Allahu akbar. Tak boleh gurau-gurau. Semoga kita ini menjadi hamba ni yang memanfaatkan setiap peluang, ruang yang Allah kirimkan, yang Allah beri pada kita saat ini. Pernah diceritakan oleh seorang penggali kubur, tuan-tuan ni. Kisahnya benar atau tidak saya tak pasti, tapi cukup untuk jadikan sebagai satu peringatan. Cukup untuk beri kita satu teguran. Teguran yang keras, teguran yang kasar kepada kita yang masih hidup. Kata penggali kubur ni, ketika dia gali-gali kubur, contoh macam tu lah cerita dia. Dan penggali kubur ni dia ada 1001 cerita yang menarik. Dan kadang-kadang ketika dia gali kubur tu pun dia nampak banyak benda-benda yang pelik. Allahu akbar. Allah bagi pada mereka, tak bagi pada ulama, tak bagi pada ustaz. Sebab kehidupan mereka memang gali kubur, tuan-tuan. Mereka nampak banyak perkara yang kita tak nampak. Mereka lalui perasaan, emosi. Allahu akbar. Ketika digali kubur tu, kan banyak tempat memang digali kubur lebih awal. Tak ada orang mati pun dia memang gali kubur lebih awal, sebab sebagai satu persiapan. Kadang-kadang orang meninggal tengah malam, nak tanam tengah malam, kubur dah sedia ada. Tak macam dulu-dulu. Kan, nak tanam pukul 3 pagi, pukul 12 tengah malam baru nak gali. Kadang-kadang penggali kubur pun tak ada. Balik rumah anak, masuk hospital. Bukan senang nak cek penggali kubur, tuan-tuan ni. Ni watak-watak penting dalam kehidupan manusia yang dipinggirkan, yang tak diambil tahu. Kan? Ini orang tak dapat anugerah, tak dapat pangkat. Tapi kalau penggali kubur tak ada, jenazah kena stop dulu. Tak boleh masuk kubur. Kan? Ini penggali kubur ni, kan, hiru-hiru yang tak didendang. Orang tak ambil berat. Kan, Allahu akbar. Kadang-kadang penggali kubur ni orang biasa-biasa je. Tapi biasa-biasa dia pun, dia cukup luar biasa ketika orang meninggal.
Jadi ketika dia gali kubur ni, dia tertidur, terlena. Ketika dia terlena ni, dalam kubur tu, dalam lubang kubur tu dia terlena, tertidur. Ketika dia terlena tu kan, dia nampak, dia mimpi katanya, tapi dia kata macam nampak jelas depan mata. Dia kata dia tertidur, terlena. Tapi apa yang dia nampak tu macam seakan-akan dia tengah buka mata, nampak depan mata. Tapi mimpi. Ada kan orang macam tu kan, dia nampak real depan mata, tapi sebenarnya dalam keadaan mimpi. Allah boleh bagi apa saja. Allah Akbar. Dia kata, ada seorang perempuan ni mati, dia kata, masuk dalam lubang dia, masuk dalam lahat. So, dia ni tidak berhijab. Sebab malaikat tarik rambut dia. Dia tak nampak lah malaikat tu macam ni, tapi nampak rambut tu tertarik. Bila tertarik ni, koyak ni. Muka ni koyak. Koyak. Dia menjerit. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Hidupkan aku balik untuk aku, baiki hidup aku, untuk aku pakai tudung. Ya Allah, hidupkan aku balik untuk aku pakai tudung. Nampak tak? Sesuai tak dengan ayat Quran yang Allah turunkan? Manusia ni bila dia kena seksa, dia akan minta Allah apa? Dia minta hidup balik. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal salihan inna mungkin. Surah Sajadah. Besok kita baca waktu subuh, kalau sembahyang jemaah kat masjid. Sebab situ ada sujud sajadah. Allahu Akbar. Tarik itu tuan-tuan, koyak muka dia. Koyak. Kemudian sambung balik, berganti balik, tarik balik, sambung balik, tarik balik. Wanita itu menjerit kesakitan yang dikata dia tak pernah dengar suara sakit macam tu. Jeritan yang sangat menggerunkan dia, bukan sekadar melihat wajahnya koyak dan cukup untuk menggerunkan, tapi suara perempuan ini juga sangat menggerunkan. Dengan suasananya sangat menggerunkan. Allahu Akbar. Dia nampak, dia terkejut, berpeluh-peluh dia. Dia kabar kepada kawan-kawan dia, cerita demi cerita, sampailah pada kita kan. Ingatan keras. Allahu Akbar. Tak payah kita nak tunjuk. Kadang-kadang orang ni kalau dah meninggal kan, kerana orang kaitkan banyak benda baik. Tapi perkara-perkara wajib yang dia kena buat tu mesti dia buat, walaupun perkara baik yang dia buat. Dia jaga kucing. Tapi benda wajib, fardu itu tak boleh buang. Sebaik mana pun kamu, dia pernah tolong anak yatim. Baguslah tu. Tapi solat tak buat, habis lingkup. Dia ni suka bantu orang, ini masa arwah ni masih hidup. Dia bagus tau, dia suka bantu orang. Alhamdulillah lah. Tapi aurat tak tutup. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Sebab tu kita kena sibukkan diri kita, memikirkan kehidupan kita selepas ni macam mana. Allahu Akbar tuan-tuan. Rasulullah, darahnya menitis ke, darahnya mengalir tuan-tuan, nak pertahankan iman kita. Kita tak perlu berdarah tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak ambil air semayang pukul 3-4 pagi pun berkira. Sejuk, tangguh. Allahu Akbar. Tangguh kononnya ada masa untuk tua. Tak sempat pencen meninggal. Subhanallah. Ini cabaran kita pada saat ini. Sekarang kita dikejutkan, macam saya dah biasa benda macam ni. Sekarang Malaysia sedang dikejutkan dengan peristiwa semboyan kan. Kanda Azmi, Usop Azmi. Kita dalam bidang motivasi ni, uruskan remaja-remaja bermasalah. Kita dah terlalu biasa dihidangkan dengan remaja kurang ajar, tak beradab, tak bertamadun ni. Maki mak bapak babi, sial, celaka, laknat engkau. Itu biasa saya dengar, itu biasa. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita saya, yang cerita Kanda Usop Azmi tu kecil, kita jumpa lagi besar. Lagi besar, sebab kita ni pengalaman kita 26 tahun. Lagi besar. Usop Azmi baru dengar dia maki, belum kau dengar lagi dia pijak mak dia. Belum kau nampak dia tergajang, letak pisau kat leher mak kau. Letak pisau kat leher mak. Buka zip nak rogol mak. Ini semua kita lalui. Tapi kita tak rakam lah kan. Sebab kita, zaman kita pada zaman tahun 2000, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Zaman ni belum ada lagi TikTok, belum ada Facebook, belum ada IG. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nampak tak Kita lalui banyak tuan-tuan. Anak lari ikut jantan, murtad. Terlalu banyak kes pelik-pelik kat Malaysia ni. Tapi pada pandangan saya, apa yang sedang berlaku pada hari ini lebih dahsyat. Kenapa? Dia banyak remaja buat benda pelik-pelik ni. Dulu kes tersembunyi. Sekarang bersepah-sepah orang maki mak bapak. Bersepah-sepah orang hina mak bapak.
Kan? Kita ucap terima kasih jugalah semboyan nak sedarkan orang kan. Alhamdulillah bagus lah. Kan? Subhanallah. Tapi bagi kita yang terlibat dengan motivasi ni, terlibat dengan coaching, kan? Terlibat dengan usaha dakwah nak samakan iman orang, ini perkara yang memang dah biasa kita dengar. Dan adakah ini cukup untuk mengingatkan orang ramai supaya mempertahankan keluarga? Tak ada, orang masih lagi tidur, lena. Kan? Orang masih lagi leka. Allahu Akbar. Orang masih lagi enjoy. Kan? Ada seorang pelakon yang terkenal satu ketika dulu kan, dia suka buat live kan. Anak dia sendiri pun kurang ajar dengan dia. Kan, tak nak dengar kan, dia suruh tutup aurat anak dia. Apa ni, dia orang berbual bahasa Inggeris. Dan ada seorang pelakon yang tak boleh nak bagi tahu nama dia kan. Dia suka buat live, tunjuk rumah dia. Kan? So anak dia memang terpalit dengan banyak isu-isu sensitif. Sebab berpakaian macam tak pakai baju. Dia berpakaian tu macam bogel. Tapi dengan bapak dia boleh sound ni. Inilah institusi keluarga yang rosak pada hari ni. Dan anda dan saya masih boleh leka lagi, boleh lalai lagi, boleh seronok lagi. Anak saya baik untuk engkau pada hari ini belum tentu baik untuk esok hari. Baik pada waktu ini belum tentu waktu akan datang dia baik. Iblis tak duduk diam. Sebab Iblis bila Allah telah laknat dia, maka dia telah berikrar di hadapan Allah untuk menyesatkan semua hamba Allah. Kena faham ni. Dan Allah izinkan dia untuk menyesatkan makhluk bernama manusia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita ni relax je. Allahu Akbar, subhanallah. Kita patut ada risau dan gelisah. Berapa banyak rumah pada hari ini telah dimasuki oleh zina, dimasuki oleh maksiat. Ini patut kita risau tuan-tuan. Kan? Jangan tunggu dah berlaku baru nak belajar. Dah tunggu berlaku baru nak cari ilmu. Jadi kesempatan ini. Mengambil kesempatan untuk samakan iman orang. Apa masalah? 24 bulan 12 di Setia City Convention Center. Saya nak bicara benda-benda macam ni. Untuk kita semua sedar, bangkit, perbaiki diri, betulkan jalan kita. Adakah benar kita sedang berada di jalan ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang Allah redah. Jalan yang Allah benarkan. Allahu Akbar. Pada 24 bulan 12 di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Kita akan berjumpa bincang program motivasi pagi sampai petang, 9 hingga 4 petang, 9 hingga 5 petang. Kita berbicara tentang institusi kekeluargaan. Bagaimana saya sebagai seorang ayah, bagaimana saya seorang ibu, bagaimana saya seorang anak mampu mengharapkan formula-formula yang ditinggalkan Nabi SAW, para sahabat, para ulama untuk memastikan keluarga saya berjaya dunia, berjaya akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat nak bahagia, dunia dan akhirat nak selamat. Kita kat dunia pun nak maki amun. Saya depan mata saya ada seorang ibu hantar anak dia buat coaching dengan saya, nak duduk dengan saya sebulan. Dia maki bapak dia, maki mak dia. Bodoh punya mak, sial. Kan? Babi dia kata mak dia. Kan? Tapi alhamdulillah lah saya dah lunyaikan dia. Kan? Babi punya mak dia kata. Dia babikan mak dia. Kan? Belum kamu tengok lagi dia pijak mak dia. Allahu Akbar. Ini hari ini. Tak perlu tunggu cerita drama-drama tuan-tuan. Saya kongsi benda real yang sedang berlaku dalam dunia hari ini. Institusi keluarga kita sebenarnya, kalau saya kata hancur pun, itu perkataan sesuai lah. Ataupun semakin hancur. Semakin rapuh, semakin lemah. Ibu ayah dah tak ada power nak samakan anak-anak. Ibu ayah dah tak ada knowledge, dah tak ada method, tak ada kaedah. Saya ada madrasah, alhamdulillah ada madrasah. Tapi kadang-kadang saya tengok orang nak hantar anak ke madrasah, merayu-rayu macam orang gila. Tolong Pak Riz, jauh mana pun sanggup datang. Jauh mana pun sanggup datang. Sebab dia kenal saya melalui live ni. Satu, saya tak berapa seronok. Kan? Bukan tak seronok orang nak masuk madrasah. Kan? Sebab mak bapak ni mesti ada knowledge. Ya, dia mesti ada pendekatan, dia mesti ada teknik, dia ada kaedah. Nak hantar anak ke madrasah pasal apa? Apa matlamat masa panjang? Apa perancangan masa depan? Anda nak hantar anak ke madrasah sebab terperangkap dengan kata-kata bicara saya di TikTok, di Facebook. Anda rasa inilah orang boleh samakan keluarga aku? Berapa ramai orang ni, pengalaman saya 15 tahun buka madrasah. Sebagian besar daripada kita kongsi cerita sama. Mak bapak kalau nak masuk anak ke madrasah, dia sanggup tuan-tuan. Gedah, hujan, taufan, ribut, tsunami, sanggup. Tapi kalau dia dengar cerita anak dia, hari ni juga dia boleh berhentikan anak dia. Oh, macam tu sekali. Kan? Faham tak? Dia tahu dia masuk anak dia dulu, tak tahu solat, degil, nakal, kurang ajar, tak ada adab. Tapi selepas belajar kat madrasah, dia dengar anak dia cerita, kawan ni buatlah, kawan tu lah, ni. Terus dia berhentikan anak dia. Senang betul, dia buat perancangan hidup. Macam tu
selamba je. Ya. Madrasah memang ada salah. Dunia ni mana yang tak salah? Anak kita duduk kat luar. Kau nak salahkan siapa? Anak kau main ganja, anak kau berzina, anak kau kena rogol, kena cabul. Nak salahkan siapa? Cek diri sendiri. Satu kata guru saya, simple je. Bila kamu diuji oleh Allah, cek dosa kamu. Simple je hidup ni. Engkau cek dosa orang buat apa? Cek dosa kamu. Sejauh mana telah kamu menjadi seorang bapa yang penuh dengan dosa, gagal didik anak dengan agama. Gagal didik anak dengan iman. Tak ajar anak tentang fardu ain. Fardu ain wajib ajar. Tak ajar anak dengan fardu ain. Sembang kari. Pap. Ini kita kena belajar. Terima. Tak terima minta maaf lah. And kalau tak ada terima, cari orang yang boleh buat anda terima kata-kata dia. Kalau anda rasa bahawa anda betul pada setiap masa, alhamdulillah, anda teruskan perjalanan anda, perjuangan anda. Kalau anda rasa bahawa dalam kehidupan ini kadang-kadang kita kena tegur sebab kita dah lama rasa kita hebat, alhamdulillah kalau begitu. As a humble, we must always humble. Ingat, tinggi mana kamu berada, kamu akhirnya berada di tempat paling bawah. Ingat tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Di tingkat mana pun kamu berada, di tahap mana pun kamu berada pada saat detik ini, tiba masa kamu berada di tempat paling bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena berjuang bermati-matian, bersungguh-sungguh nak selamatkan keluarga kita. Sebab kita balik bawa 3, bukan 1 juta. Bawa 3 je, tuan-tuan. Dan antaranya ialah doa anak yang soleh. Soleh ke anak kita yang kita nak tinggalkan ni? Mampu tak anak kita mengalas amanah yang sangat berat ni, nak selamatkan kita di alam barzah, kubur yang sempit, yang sangat gelap, gelap gelita, tuan-tuan. Hanya mampu diselamatkan antaranya daripada 3, doa anak yang soleh. Anak kita mampu doa tak? Ini makanan depan mata, main gembat tiba je. Kan? Macam dah lama tak makan, doa pun tertinggal, kita kena diingatkan. Solat pun tak buat, baca Quran pun tak nak, asyik pegang handphone, main handphone. Kita pun tak boleh tundukkan anak kita yang tengah main handphone. Dia tinggikan suara dengan kita, dia hentak-hentak kaki dengan kita, dia jeling kita. Kan? Dia keluar rumah ikut suka hati dia je. Macam rumah tu dia punya. Spender berah dia pun kita beli kan. Dia cakap tinggi dengan kita, belagak dengan kita. Nampak tak? Segala benda yang dia nak kita turutkan, tapi kata-kata kita dia tak turut. Nampak tak? Hari ini bercabaran. Masih lagi nak duduk lepak, nak tunggu nasib baik, nak tunggu takdir baik, nak tunggu harapan kita dikabulkan oleh Allah. Di saat kamu punya doa Allah tak kabulkan, cek dosa kita. Di saat Allah turunkan ujian demi ujian, cek dosa kita. Cek kesilapan-kesilapan kita, supaya kita belajar untuk mencari Allah, mencari Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku setiap dosa kita. Ingat, apabila Nabi Adam dihalau keluar dari syurga, dia tak kata, ya Allah, iblis salah, ya Allah, dia tu salah, dia tu salah. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa ilam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila Nabi Yunus terlampar di lautan, dalam ikan nun, dalam perut ikan nun, Nabi Nun dimuntahkan ke daratan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masih boleh hidup. Apa dibuat dalam perut ikan nun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nampak tak? Semuanya mengaku, aku telah menzalimi diri aku. Wahai Allah, aku telah menzalimi diri aku. Aku telah menzalimi diri aku. Aku telah buat silap, ya Allah. Aku yang buat dosa, ya Allah. Aku. Itu orang hebat. Kita dengar orang aku orang yang buat strategi ni. Oh, kalau tak ada aku, macam mana boleh bisnes jalan? Akulah ni, akulah tu, akulah. Daripada buruk sampai baik semua aku. Kan? Engkau orang semua boleh. Tolong mak. Kalau tak ada aku, mak tak pergi hospital lah. Aku. Benda baik kan? Tapi dah menawar, dah blame dan claim. Habis iman kita. Minta maaf lah Ustaz. Kan? Saya lah yang bertanggungjawab bangunkan masjid ni. Kalau tak ada peranan saya, Ustaz, minta maaf Ustaz. Kan? Saya tengok, saya tak puas hati dengan cara Ustaz mentadbir madrasah surau ni, masjid ni. Saya ni orang lama Ustaz. Saya sebelum Ustaz datang ni, saya yang uruskan masjid ni. Kan? Saya ni. Nampak tak? Kan? Dah baik-baik orang semua tak tahu. Perbuatan baik kita dah bongkar, dah tunjukkan, dah damparkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati, diberkati Allah SWT. Dan tengok viral satu lagi di benua Arab, di negara Arab Saudi, yang pancung hukum kisas. Yang seorang sepupu bawa kereta langgar, meninggal sepupu dia. Bagaimana keluarga sepupu berkait rapat dengan keluarga dia, tak nak memaafkan. Hukum kisas ni hukum Islam. Hudud. Maknanya bila membunuh,
lawan dia dibunuh. Dia lepas di akhirat besok. Itu maksud dia. Kan? Kisas ni maknanya melepaskan kita di akhirat. Setakat bunuh orang, lepas tu hukuman penjara semua hidup tak lepas. Kat akhirat kena gembat. Dia dipancung. Tapi menariknya Islam ni, nampak tak? Dosa sama makhluk, makhluk berhak untuk memaafkan. Maka dalam hukum kisas ni, kan, keluarga yang menjadi mangsa, kan, diberi tawaran untuk, kan, memaafkan. Dia ada lah. Di zaman Nabi, dia ada ganti rugi. Contohnya 100 ekor unta pada waktu itu. Contoh, boleh tetapkan berapa. Hukum pancung, bayar ganti rugi, memaafkan. Jadi keluarga ni tak nak memaafkan. Ni cerita tentang viral ni. Kalau Malaysia viral, maki mak, tapi di benua Arab, di negara Arab, seorang ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, menangis kehilangan seorang anak, pelukan terakhir. Tengah viral sekarang ni. Muhammad Mursi salah saya, kan, apa nama dia kan, Muhammad apa. Tengah top sekarang cerita dia. Allah menyentuh perasaan, kita tersentuh perasaan. Seorang ibu peluk anak dia buat kali terakhir sebelum dipancung. Dan menarik sebalik cerita ini, saudara yang jadi mangsa tadi, saudara, sepupu kan, keluarga tak nak maafkan. Dan dia menarik perhatian penduduk negara Arab, kan, di Arab Saudi, yang banyak meminta agar anak remaja ini dimaafkan. Tapi keluarganya masih kekal, tak mahu memaafkan. Maka hukuman untuk melepaskan dia di akhirat besok ialah pancung. Itu yang tak ada dalam Islam, yang tak ada dalam kehidupan negara kita lah. Kita ni gantung pakai tali. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita kat Malaysia, kalaupun keluarga memaafkan, hukum menggantung tetap akan diteruskan. Sebab kita tidak bersandar, tidak berlandaskan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Menarikkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, kan, melepaskan kita daripada seksaan di akhirat dengan hukuman di dunia ni. Kan, ini telah berlaku. Malah keluarga diraja pun melalui proses yang sama. Keluarga diraja, kan, Raja Salman juga, keluarganya juga terlibat dan dipancung kerana tak nak dimaafkan. Melalui apa kata Raja Salman? Inilah dia hukuman Islam. Simple. Seorang raja bercakap inilah hukuman Islam. Tidak terkait dengan raja, rakyat biasa, kaya, miskin. Hukum Islam ada untuk semua tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Next, ada soalan. Daripada Dark Coklat. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta motivasi tentang kelebihan penuhkan rutin harian dengan selawat. Okay. Ini ada hadis sahih. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berselawat sekian-sekian daripada masa yang aku ada. Aku sekian, kata Nabi itu terbaik. Tapi kalau kau gandakan lagi bagus. Ya Rasulullah, aku tambah lagi sekian. Rasulullah kata itu bagus. Kalau kau tambah tu lagi bagus. Ya Rasulullah, kalau begitu aku tambah lagi ya Rasulullah. Kan? Subhanallah. Rasulullah kata itu bagus. Kalau kau tambah lagi bagus. Akhirnya sahabat tu kata, ya Rasulullah, sepanjang masa aku akan isi dengan selawat. Rasulullah kata itu yang terbaik. Nampak tak? Selawat, tuan-tuan, selawat. Dan aksurukum salatan alayya. Siapa yang paling banyak selawat, selamat dia, tuan-tuan. Zikir apa saja boleh. Tapi selawat ni menarik, tuan-tuan. Kau buat dalam keadaan apa saja pun Allah tetap terima. Kau sombong, kau angkuh, kau belagak, kan? Selawat ini dia tidak terletak pada emosi, perasaan dan sebagainya. Allah terima. Beza dengan zikir, kau zikir dengan sombong, kau zikir dengan belagak, kau zikir dengan rasa kau hebat, Allah tolak zikir kau, tak ada apa-apa, tak ada nilai. Tapi beza dengan selawat. Selawat dalam keadaan apa saja pun Allah terima. Hebat, malah Allah balas dengan 10 kali rahmat dia. Nampak tak kasih sayang dia? Allah berselawat ke atas tu. Selawat maknanya Allah bersama dengan orang yang berselawat tu dengan memberi kasih sayang dia, memberi rahmat dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau orang dah dapat rahmat Allah, 1 dapat 10. Orang bodoh je tak nak banyakkan selawat. Selawat ni tak perlu nak ambil semayang, tak perlu nak berdiri atas tikar sejadah, tak perlu ada tempat khas, tak perlu ada ruang khas. Di mana-mana, di setiap peluang dan ruang yang ada, dimanfaatkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selawat apapun, kan? Subhanallah, itu menterjemahkan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang berada di bulan yang paling best untuk berselawat. Sebab ni Rabiul Awal, hari keputeraan Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal, bulan keputeraan Nabi SAW. Maka kita mula dengan berselawat. Sepanjang hayat kita berselawat. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba-Nya yang dipandang oleh Allah SWT, dimuliakan oleh Allah SWT, yang membuka ruang kasih sayang Nabi SAW ke atas umat baginda. Allahu Akbar, tuan-tuan, harinya pasti sampai. Detik itu pasti sampai. Waktu itu pasti hadir. Kita akan mati, tuan-tuan, dan kita akan dibangkitkan selepas tiupan sangkakala yang kedua berbunyi. Allahu Akbar. Ketika kita berjalan, tuan-tuan, kita mencari seseorang yang boleh menyelamatkan kita daripada kesukaran, kesusahan, kesulitan padang mahsyar yang sangat-sangat dahsyat digambarkan oleh Nabi SAW. Buka surah Abasyah, baca cerita yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Abasyah, kamu akan jumpa dan suasana akhirat. Allahu Akbar. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Dan dahaga yang terlampau dahsyat. Allahu Akbar. Kesukaran yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan hanya ada seorang insan saja, tuan-tuan, yang boleh selamatkan kita, membawa syafaat akbar, syafaat paling besar, yang mana Allah telah beri peluang pada lelaki ini, iaitu Muhammad SAW, untuk selamatkan manusia, khususnya umat baginda. Kitalah nantinya yang akan pertama masuk ke syurga. Kitalah yang pertama nanti yang akan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melalui titin sirat, Rasulullah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Engkau nak cari siapa? Engkau cari kawan kau kaki mancing, kaki apa, fusal. Dia tak ada kat tempat tu, bro. Dia alam barzah, dia mungkin tak sempat nak jumpa kau ketika kau ditanam. Masa kau mati tu, dia mungkin tak sempat pun nak lawan kau. Dia sibuk dengan pusat dia. Dia sibuk dengan meeting dia. Dia sibuk dengan urusan kerja dia. Dia ada outstation. Kawan yang kau habiskan masa dengan dia, belum tentu dia ada masa di hari terakhir kau. Tahu tak? Ada orang jumpa saya, Pak Riz, saya tak sempat nak ziarah. Kau bayangkan kawan baik tapi tak sempat ziarah. Engkau rasa dia sempat tak nak hantar doa demi doa dia sepanjang hayat dia untuk kawan yang dikatakan, yang diklasifikasikan, yang diisyarkan kawan baik, BFF konon-kononnya. Nampak tak? Kan bagus kau terjemahkan kasih engkau pada Rasulullah. Satu-satunya manusia yang mengatasi mak ayah engkau, mengatasi suami dan isteri engkau, mengatasi anak-anak engkau, mengatasi kawan-kawan engkau, jiran-jiran engkau yang baik-baik itu, yang sanggup berkorban segala-galanya untuk samakan iman kau. Satu ketika ada lelaki yang sangat kau cintai dan kau kawini dia. Selepas 10 tahun dia manusia paling kau benci. Satu ketika dua seorang wanita yang paling kau cinta, kau sanggup buat apa saja demi untuk menawan hatinya. Selepas 3-4 tahun kau rasa dia manusia paling kau benci. Satu ketika dulu kau lahirkan seorang anak dan kau tatang dia macam minyak yang penuh. Kau beri nama yang baik, kau beri pendidikan yang terbaik, kau didik dengan terbaik. Tiba satu masa dia dapat isteri yang cantik, dilupakan kau. Tiba satu masa dia terlalu sibuk sampai nak balik rumah pun tak sempat. Nak call kau sebagai ibu dia pun dia tak sempat. Nak WhatsApp pun tak sempat, apatah lagi nak balik. Engkau kena call dia 4-5 kali baru dia jawab. Itu pun sekejap. Dia kata, mak nanti call balik. Dia akan call balik. Dia tak call selepas sebulan. Kau nak menangis orang macam tu? Kan bagus kau bangun tengah malam, bukan menangis takdir kau yang buruk tu. Tapi kau menangis kerana kau tak ikut Nabi yang telah berkorban segala-galanya untuk samakan iman kau. Dengar tu, mak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita banyak menangis, banyak bersedih, banyak berfikir. Dan untuk seseorang yang tidak akan mampu sama sekali selamatkan kita di akhirat besok. Allahu Akbar. Kita sibuk cakap, Pak Riz, kepada kawan baik saya kan, nanti kalau tak jumpa saya di syurga, selamatkan saya Tapi telah tak kau buat satu perkara yang lebih besar daripada itu, iaitu membina mahabbah, cinta kasih sayang dengan Rasulullah SAW. Engkau nak kawan-kawan yang selamatkan kau, tapi engkau telah buat sesuatu tak untuk memastikan Rasulullah selamatkan kau? Next soalan. Daripada Ruhani, berdosakah seorang isteri jika tidur berasingan dengan suami kerana suami tak solat? Tak boleh itu, puan. Salah, puan. Bila masa pula Allah bagi engkau kuasa untuk menghukum suami engkau? Menasihati boleh,
tapi tidak boleh menghukum. Dosa besar tu tuan-puan. Mengalau suami sebab suami tak solat, ada jalan yang Allah telah tetapkan. Kalau kamu rasa itu bukan kehidupan kamu, kamu rasa itu bukan lelaki yang sepatutnya dengan anda, jalannya Jabatan Agama Islam. Bincang, dapatkan kaunseling, kan? Nak bersatu, nak berpisah, bincang. Kan? Tapi menghukum suami sampai tak tidur sama, itu salah. Sebab bila suami panggil kamu, kamu tak datang ke tempat dia, dosa besar. Kalaupun kamu solat, kan, cantik solat kamu zikir beribu kali, tapi tak taat pada suami, jatuhnya hukum dosa besar. Kena faham tu. Kan? Sebab tu 3 perkara ni kena jaga betul. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Itu benda besar. Melainkan suami mengarahkan kamu buat sesuatu yang bermaksiat, melanggar syarak, melanggar syariat, wajib kamu tolak. Kan? Satu suami kena bijak, isteri juga kena bijak. Maka dua-dua selamat, agar tak kena pijak di akhirat besok. Allahu Akbar. Suami tahu isteri tengah letih, janganlah panggil. Janganlah nak bersama. Tapi kalau isteri itu kan dalam keletihan, suami panggil, wajib juga dia datang. Kan? Jangan tanya saya bukan pakar fiqah. Faham tak? Ini telah pun dikaji oleh pakar-pakar fiqah dan kita bermazhab Imam Syafi'i. Jangan menyalahkan takdir kita, tapi salahkan diri kita yang banyak buat dosa dengan Allah SWT. Subhanallah. Jangan puan, jangan. Kita berdosa dengan Allah, itu menyebabkan bertambah-tambah banyak dosa kita. Dan kehidupan puan, bayangkan, puan cek diri puan, tengok banyak tak kesulitan puan sedang lalui sekarang. Tengok rezeki puan, tengok kehidupan puan. Kan? Subhanallah. Kadang-kadang kita fikir kita buat betul, tapi salah tu, tak betul tu. Jangan hukum, sebab kita tidak diberi kuasa oleh Allah untuk menghukum orang. Subhanallah. Wallahu alam. Wallahu alam. Next. Daripada Jess Octavia, dia TikTok. Selalu merajuk dengan mak, tapi tak pernah pun nak maki-maki dengan mak sendiri. Kadang kalau saya merajuk, tak balas WhatsApp, mak yang nangis. Berdosa ke saya? Dosa. Berdosa. Jangan buat kamu menangis. Itu semua dosa besar. Jangan benarkan setitis air mata mak jatuh. Itu buka ruang kepada kemurkaan Allah SWT. Kita sebagai anak tak ada hak untuk buat mak bersedih. 2, kita sebagai seorang anak sedaya upaya untuk tidak rasa hati dengan mak. Jangan tuan-tuan. Itu mak kita. Bukan semua dapat mak yang solehah. Bukan semua orang dapat mak yang baik. Nama ibu, nama mama, nama mak itu memang nama besar. Tapi watak yang memegang nama ibu, watak orangnya yang memegang title mak, mama, kan, ibu, belum tentu orang solehah. Apapun status dia, tidak membenarkan kamu menderhaka pada mak. Menderhaka itu bukan sekadar memaki hamun. Kata buka ke Al-Quran. Kata nanti dosa besar. Dia. Apatah lagi kita nak buat mak terasa hati. Mak bak bersedih. Cek kamus harian kamu. Cek hidup kamu. Dan buat perbandingan bila kamu buat mak kamu suka, seronok, gembira, bahagia, kamu tengok perjalanan hidup kamu. Hebat, insya-Allah. Tapi bila kamu buat mak kamu terasa hati, walaupun sekadar kamu ala-ala mengajuk masa dengan kecil-kecil dulu kan, tapi dah besar kan, mak terasa hati, mak sedih, mak call, dah lah jangan mengajuk, mak minta maaf dan sebagainya kan. Itu muka ruang kemurkaan Allah. Kamu tengok hidup kamu. Kamu bandingkan. Sementara hidup ni buatlah. Satu kata Sayyidina Umar, hisaplah diri kamu sebelum kamu benar-benar dihisap. Allahu a'lam. Next. Bantu kita tap screen tuan-tuan. Daripada Mariam Pol, Paris macam mana pula suami baik tapi tak solat sebab dia mu'alaf? Kena jauh lah dia. Apa peduli apa dia mu'alaf ke? Kau tengok banyak orang mu'alaf. Siapa tu ustaz apa? Yang India tu pandai Quran ni. Siapa? Ustaz Ravi. Ustaz Ravi tengok dia mu'alaf juga. Yang kita bukan mu'alaf kan, belum mati dah jadi bangkai. Nampak tak? Faham tak? Kita yang bukan mu'alaf ni lahir dari Islam, solat tak buat, zikir tak ada, Quran tak ada, macam bangkai dah. Nampak? Banyak mu'alaf yang pegang agama dengan lebih baik daripada kita. Jangan lupa tu. Tak ada alasan di mu'alaf tak mu'alaf. Dalam Islam ni tuan-tuan, tak tahu tetap solat. Tak tahu apa-apa tetap buat solat. Buat solat, letak video ikut je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat. Masuk sikit. Biar kita mati dalam keadaan belajar daripada mati kurang ajar. Faham tak? Kena.
Tapi janganlah puan apa hukum suami pula dia mualaf. Puan kena bimbing dia lah. Nak kahwin dengan mualaf, patut puan tak bimbing dia. Puan bimbing dia lah. Macam nak bimbing apa Pak Riz, saya sendiri pun puan Arif. Satu bawa suami pergi belajar ilmu agama. Hidup ni nak berkat. Nak berkat tempatnya bukan kat pasar raya. Bukan kat pasar. Bukan kat stadium. Bukan kat studio. Nak berkat ialah pergi majlis-majlis yang penuh keberkatan. Majlis ilmu, majlis zikir, dengar ceramah. Hadirlah. InsyaAllah. Ada banyak ustaz-ustaz boleh bantu. Untuk suami kita akhirnya boleh belajar. Dia bukan sekadar masuk Islam nak kahwin. Allahu Akbar. Next. Bawa suami puan. Bawa suami puan. Puan dengan suami puan pergi program saya. Kalau ada isu kewangan bagi tahu pada tim saya. Itu soalan daripada mana? Facebook ke TikTok? Kat TikTok nampak tak saya tunjuk tu. Kat atas tu ada nama Pak Riz Motivasi. Tekan ada 2 nombor telefon kat situ. Call salah satu. Kata saya yang tanya tadi, suami saya mualaf. Saya nak pergi tapi tak ada duit, bagi tahu. Kita tolong. Saya nak pergi tapi banyak duit. Pun telefon kita. Boleh terpungsur orang lain pula. Dah banyak duit. Next. Pergi program saya. Datang hadir. InsyaAllah. Supaya saya kenal puan. Next. Tuan, kat TikTok dia kata ada masalah. Tapi sebenarnya okey je. Minta diorang keluar masuk balik. Kalau siapa-siapa ada masalah kat TikTok, kan, anda keluar, lepas tu anda masuk balik, cuba. Sebab saya tengok tak ada lag. Tak ada lag, tak tahulah kan. Sekarang lain kat sana, lain perempuan sana. Ada tak siapa-siapa yang okey je, boleh kongsi kat komen tak? Kata saya okey je, boleh bagi tak? Jadi baru saya tahu. Kongsi sikit. Okey, soalan seterusnya. Yang ini tentang pasal madrasah dia tu. Daripada Fazlina Nawi 148. Anak-anak macam Pak Riz kata ni memang tak boleh hantar madrasah, mengganggu pelajar lain. Ada pengalaman? Dia macam ni lah, ikut kemampuan. Dia tim. Dan dia melibatkan semua pihak. Saya suka ambil pelajar masalah. Saya suka ambil pelajar yang masalah. Tapi walaupun itu saya pun kena juga. Bukan tak kena. Saya kena maki, kena hamun, orang ugut, pelajar berhenti. Sebab saya buat masuk pelajar masalah, mak bapak rasa bahaya mak masuk pelajar masalah. Saya ada kes ni saya cerita benar. Ni kisah benar. Saya tak ada untung apa pun. Madrasah saya bukan saya boleh buat duit pun. Dan yuran hanya RM150 sebulan. Kan? Tuan-tuan, dengan yuran tadi tu, saya nak tanggung pelajar untuk makan sebulan pun tak lepas. Tapi tak ada masalah. Saya selalu pesan pada tim saya, ingatkan diri saya, kita tidak buka madrasah untuk buat duit. Kita tak buka madrasah untuk jadi kaya. Kita tak buka madrasah untuk jadi jutawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walaupun banyak fitnah, banyak kata, banyak kutukan, kita biarkan. Kita tak akan buang masa nak pergi tutup mulut orang. Sebab mulut orang, dia punya hak nak cakap apa pun. Dan saya ada satu kes contohnya. Saya ada buat coaching, buat masuk pelajar masalah. Saya tarbiyah, bimbing. Kemudian saya dedahkan pelajar-pelajar saya untuk berada di sekitar pelajar masalah tadi belajar. Kan? Sebab pelajar bermasalah bila masuk tempat kita, dia tak akan buat masalah. Biasanya mereka ni sepanjang pengalaman saya lah, selalunya mereka tak akan buat masalah. Allah bagi mereka peluang duduk kat tempat madrasah, mereka teruja tau. Mereka jaga solat, zikir. Tapi mak apak ni kadang-kadang dia akan fikir, anak saya anak baik, kenapa nak dedahkan dengan anak masalah? Paling best, mak apak yang cakap tu, dia tahu anak dia bermasalah, kaki jantan. Dia tak tahu. Dia tak tahu anak dia bermasalah lebih teruk pada budak yang saya bawa tu. Tak tahulah budak tu sekarang apa berlaku. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Kan? Anak dia tu punya kaki jantan lagi dahsyat. Tapi mak bapak tak kenal anak. Dia ingat hantar anak ke madrasah, anak dia bagus, anak dia baik, anak dia tengok video lucah. Anak dia ada TikTok dengan jantan penuh, ada private party. Kita tahu pasal kita mengajar anak orang kan. Kita tahu, kita buat counselling, kita buat coaching dengan pelajar-pelajar kita. Kita tahu siapa pelajar kita yang dah berzina. Dahsyat lah. Mak bapak tak tahu. Mak bapak tak tahu. Dan kita pun tidak akan cerita pada mak bapak sebab kita tak nak mak bapak risau, gelisah. Dan kita cuba sedaya untuk bangunkan anak tu dengan cara yang terbaik. Tapi kadang-kadang kan, mak bapak ni dia tak kenal anak. Dia punya gaya tu macam anak dia soleha, anak dia soleh, anak dia warak, mentang-mentang belajar tahfiz. Habis tak lagi kan. Tapi cara dia pun dahsyat, menghina orang tu dahsyat kan. Dia tak tahu anak lebih teruk. Saya ada banyak kes lah. Tapi bukan ruang sekecil ini untuk saya kongsikan. Saya nak pergi ruang lagi besar di 24 dan 12 tu. Saya kongsikan banyak benda tuan-tuan. Supaya kita belajar. Anak depan mata kita baik, adakah dia cukup baik di belakang kita? Kena faham ni tuan-tuan. Ilmu ni macam nak tahu. Macam mana kita nak ada ilmu?
kamu nak dapat ilmu, yang mana kamu tahu anak kamu depan dan belakang macam mana. Belajarlah. Kan? Nabi ni terlalu sayang kita. Nabi tinggalkan kita 1001 formula. Allah Akbar. Tapi kita tak pakai formula ni. Kita sibuk dengan formula nak kaya. Copywriting, apa lagi? Apa? Formula-formula nak kaya? Kalau TikTok ni macam mana? Apa? Nak atur application apa? Apps lah, nak belajar apps. Nak belajar. Oh, macam-macam. Next. Daripada TikTok Roshida Ismail. Assalamualaikum Pak Haris. Macam mana kalau kita selawat masa masak? Tak boleh, teruskan. Boleh je. Kan 24 jam. Puan, bila orang dah bersama dengan selawat dan apa saja zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, astaghfirullahalazim, 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 Allahumma salli ala sayyidina. Bawa kita masak, Allahumma salli. Lama kelamaan dia main dengan hati. Kamu tak buka mulut pun hati yang tengah selawat. Ya, kamu tak perlu tunggu jadi ustazah, tak perlu tunggu jadi wali Allah, tak perlu tunggu jadi ulama. Ada ramai orang yang train diri dia dan dia berada kat makam tersebut, di tahap tersebut. Latih, dapat insya-Allah. Satu hari nanti bila kita stroke, tak bergerak, hati sedang zikir. Nak tak? Belajar. Jom datang 24 bulan 12, kita belajar. Kan? Jadi apa pun kamu buat, nadi kamu sedang bergerak tu semua selawat, zikir. Kena belajar lah, kena belajar. Next. Daripada Azza Umi di TikTok. Assalamualaikum Pak Haris. Macam mana nak hilang rasa sakit hati bila suami curang? Siapa yang tak sakit hati? Orang yang paling kita percayai menodai kepercayaan kita. Siapa tak marah? Orang yang telah diberi amanah, dia sendiri hancurkan amanah tu, mesti ada perasaan marah. Itu perkara biasa sebagai kita manusia. And hanya darjah kemarahan kita berbeza dengan orang tak beriman. Darjah kemarahan kita berbeza dengan orang tak jaga solat. Darjah kemarahan kita berbeza dengan orang yang tidak menjaga hubungan dengan Allah. Tak sama tuan-tuan. Orang sentiasa zikir, bila Allah puji, contohnya suami dia khianat dia, ada skandal, tapi dia ni ahli zikir, sentiasa zikir. Bila dia dengar berita tu, dia marah, tapi kemarahan dia tidak sampai ke tahap dia pancung suami dia, sampai ke tahap dia bunuh suami dia. Dia jumpa bomoh, jumpa pawang, tundukkan suami dia. Kan? Dia gunakan kangkang nasi, kangkang KFC, kangkang kentang, kangkang air. Tak. Sebab dia ada zikir. Zikir yang dibuat itulah yang membataskan kemarahan dia. Nampak tak? Satu, penting untuk buat amalan, penting untuk jaga amal, penting untuk kita bina hubungan hablum minallah dengan terbaik. Sebab hidayah dia lah akan selamatkan kita. Hidayah dia lah menyebabkan kita cool dalam setiap ujian. Hidayah dia lah, kasih sayang dia lah, petunjuk dia lah yang menjadikan kita bahagia di saat air mata jatuh, bahagia di sebalik kedukaan. Ini orang takkan faham, melainkan dia ada hubungan cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia akan menangis, dimurung, akhirnya jantung, stroke, darah tinggi. Nampak tak? Ada masalah penyakit dalaman, kanser. Kenapa? Sebab masalah yang datang, dia tak boleh nak manage. Masalah yang datang, dia tak boleh nak cope. Masalah yang datang, dia tak boleh nak handle. Akhirnya, dia menangis berterusan, dia pendam hati, dia pendam perasaan, dia bengang, dia tertekan, stres. Result dia yang sakit. Suami dia senang lenang. Suami dia tiba masa ceraikan diri je. Nampak tak? Jadi orang yang bijak ni, fatana, bijaksana, adalah orang yang menguruskan masalah tu dengan kembali pada Allah. Dia menangis tapi menghadap Allah. Dia menangis tapi berdua-duaan dengan Allah. Dia menangis di sepertiga malam. Satu ketika masak hati tak tenang, ketika siang ikan hati tak tenang, pergi kerja hati tak tenang, banyak termenung, banyak air mata jatuh. Jangan tunjuk kat orang, tuan-tuan. Saya takut salah orang menasihati. Anda boleh buat seperti mana suami buat. Itu yang saya bimbang. Banyak kes saya handle. Bermula dengan suami yang skandal, bermula suami yang khianat, bermula suami yang menipu. Dia pergi tempat kerja, isteri pergi tempat kerja, dia terjemahkan rasa sedih dia, air mata jatuh, dia termenung banyak, kerja dia tak perform,
produktiviti dia jatuh, maka datanglah laki-laki bangsat, laki-laki bangkai, datanglah dekat, konon-konon nak nasihat. Akhirnya dia macam suami dia. Ada skandal, terperangkap dengan suami orang, berzina dengan suami orang, itu berlaku banyak kes. Jadi orang perempuan, ingat, kekuatan anda bukan pada makhluk, kekuatan anda pada Allah. Sebab dialah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Buat zikir ni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Amalkan tu amalan Nabi SAW. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Itu amalan Nabi SAW. Nabi bila ada masalah, diuji, itulah zikir antaranya yang Nabi uruskan, Nabi jalankan, Nabi lakukan, insya-Allah. Next. Ha? Oh, tak dengar sangat Dekat luar sini hilang. Alamak sayang. Dengar tapi macam ada berapa orang putus. Okey. Tak payah pakai ni. Okey. Okey, dah tak ada apa panggil apa? Mic ni dengar tak suara saya jelas tak? Okey, teruskan. Daripada Ryu Zakura di TikTok. Salam tuan. Saya nak tanya, zaman sekarang adakah orang jahat sentiasa menang sebab berlaku di sekitar saya? Menang di dunia, kalah di akhirat, apa yang kita nak fikirkan sangat? Kan? Menang dalam Islam ni bila kita sabar. Menang dalam Islam ni bila kita redah. Itulah menang. Bukan maknanya kita pijak orang, dia buat kita, kau dah kena kafarah. Dah kena dah jatuh, habis lingkup, padan muka kena kanser. Oh dah kena pakai kursi tolak dah pakai kursi goda dah, buat orang lagi padan muka. Bukan tu. Bukan tu. Tengok peristiwa Taif. Bagaimana Nabi melayan orang yang mengkhianati perjuangan dakwah usaha agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak minta dihancurkan walaupun dapat offer daripada malaikat Jibril alaihi salam. Terkesan dengan peristiwa yang melanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril kata, ya Rasulullah, kalau kau nak aku boleh njut orang ni. Boleh terbalikkan, gunung ni boleh aku. Tapi tak nak. Nampak tak? Jadi menang dalam konteks Islam ni bukan maknanya orang khianat kita, sakiti hati kita, fitnah kita, kutuk kita tu dibalas di dunia. Kadang-kadang Allah balas dalam keadaan yang kau tak faham. Allah bagi orang menang, kaya. Engkau kata, dia buat orang pun dikaya. Aku pelik lah kenapa orang tak balas. Engkau yang tak pergi kelas. Engkau yang tak belajar agama. Engkau yang tak banyakkan zikir. Engkau tak dekat dengan Allah. Allahumma faqihu fid din. Allah akan bagi kefahaman pada orang yang Allah nak. Engkau tak faham. Allah bagi dia kaya. Dengan asbab itulah musibah besar bagi dia. Kau tak faham. Engkau ingat miskin tu musibah. Kaya tu juga musibah. Sebab kekayaan tu menyebabkan dia lalai, dia leka dan dia jauh pada Allah. Allah tak nak jumpa dia. Allah bagi dia leka. Kau nak kaya, okey aku bagi. Bagi. Sampai tak solat, sampai tak ada masa pergi zikir. Nampak tak? Dia pergi umrah pun berjalan. Bukan sebenarnya nak ibadah. Semata-mata nak dapat title haji. Dia pergi haji. Supaya orang panggil haji. Doktor, haji, datuk, pupi. Dia punya title kat depan dia dah berkaung. Nampak tak? Datuk, doktor, haji, and makruf. Panjang kau kat baju. Kena pula orang sekarang nama 3. Kan? Nama tu dia ada 3. Macam mana? Contoh nama 3. Kan? Rafikin. Nama perempuan Siti Nur Nabia. Siti orang nama. Macam-macam kan. Habis nak tu dia hajar. Doktor, hajar, profesor. Kan bagus letak sini je. Kan? Next. Ni bukan filem Tamil tau. And hero kalah dulu. Kadang-kadang hero tak akan menang kat dunia. Dalam Islam orang yang benar ni kadang-kadang tak menang kat dunia. Sebab Allah nak dengar rintihan suara dia, menangis dia kerana Allah. Allah nak jumpa dia setiap malam. Maka Allah kekalkan di dalam kesusahan. Maka dia meninggal dalam keadaan dia susah, tapi dia reda. Mahal tu. Dia jatuh, dia menangis di hadapan Allah setiap 1/3 malam. Dan dia meninggal dalam keadaan dia masih jatuh. Orang kata, kau tengok. Dulu, si Leman ni kaya tau. Meninggal dia
dalam keadaan tak ada apa-apa, kereta hilang, rumah pun habis, isteri pun tinggalkan dia, anak-anak pun tak tengok dia kat kampung. Sian dia meninggal. Engkau kesiankan dia. Dia setiap malam jumpa Allah. Setiap malam dia tersenyum. Setiap malam dia bahagia. Setiap malam dia rasa happy. Sebab bertemu dengan Allah, dapat luahkan perasaan pada Allah. Engkau tengok dia tak ada kereta. Kereta tu jadikan dia leka. Allah ambil. Engkau nampak dia tak ada isteri. Isteri tu menjadikan dia deraka pada mak bapak dia. Allah benarkan isteri dia tinggalkan dia. Dia ada masa dengan bapak dengan mak dia. Kau nampak? Nampak tak? Kan? Dia ada syarikat banyak. Syarikat tu semua lingkup muflis. Syarikat tu sebenarnya menyebabkan dia sibuk dengan urusan dunia. Allah ambil. Akhirnya apa berlaku? Dunia mengatakan dia bodoh. Dunia mengatakan dia gagal. Dunia mengatakan, manusia kata dia hina. Manusia kata dia tidak berjaya. Tapi Allah angkat dia semulia-mulia makhluk. Sebab di penghujung usia dia, di penghujung perjalanan dia, di penghujung hidup dia, dia mengabdikan diri dia sebagai hamba Allah. Kau siapa nak hukum? Next. Daripada Siti Khadijah Kadi 2. Assalamualaikum Pak Haris. Nak tanya macam mana nak tegur orang yang bela binatang, bau tak tahan. Kan? Memanglah orang piara kucing contohnya, kan, yang piara satu hal, kan, tidak menjaga adab, tak menjaga kehidupan berjiran, ini semua dosa. Kena ingat yang saya belajarlah, kan, ada amalan dan naik sampai ke langit ke-6, nak bertemu dengan Allah dah, tapi jatuh sebab hubungan dengan jiran tak settle. Jangan benarkan jiran tak selesa dengan kita. Kau pergi masjid siang malam, engkau ahli masjid, setiap kali ceramah, kuliah, Isnin, Khamis, Selasa, Rabu, Khamis, semua kau ada. Bagus. Tapi dengan jiran kau tak settle. Tak lepas tau. Puasa Isnin, Khamis, Alhamdulillah. Haji dah pergi. Umrah setiap tahun pergi. Alhamdulillah. Tapi dengan jiran kau tak settle. Habis. Jangan main. Sebab Nami dah garis pandu tau. Kan? Tak perlu kanan, kiri, depan, belakang. Jiran kita ni penentu besar tau perjalanan akhirat kita. Jangan main-main. Jiran adalah penentu besar perjalanan akhirat kita. Allahu Akbar. Jadi pada jiran yang terkesan kerana kucing berak mengata ke, atau kalau orang kafir lain lah, kau pun satu hal juga. Rumah kau sebelah rumah Cina, satu masalah lah. Cina buat jual piara anjing. Kalau dia letak babi lagi tu gabut. Kan takut dia kan akhir zaman ni orang jadikan babi sebagai pet. Nampak tak Allah berguling-guling dengan babi. Takkan kita kena gabut. Allah Akbar. Satu kadang-kadang ada orang kata saya tak selesa jiran-jiran Melayu. Melayu ni suka jaga tepikan orang. Tapi kalau kau jiran dengan orang bangsa lain, pastikan dia tak piara anjing. Kan? Itu pun masalah juga. Allah Akbar, subhanallah. Orang kaya lain, rumah dia besar-besar tuan-tuan. Tembok dia pun setinggi pokok kelapa. Rumah besar-besar. Kalau rumah patu sebelah tu anjing tak ada masalah, pasal rumah dia pun tembok besar. Kan? Kita rumah taman, rumah kos sederhana. Pagar pun pagar anjing angkat kaki, dipancut terus kena kereta kita. Kan, anak kita tengah ke basikal, pop, dia tinggikan kepada anak kita, anjing. Anak kita ingat, pipe getah. Kena faham tu. Jadi kita, kalau ada, saya rujuk kepada masyarakat Melayu Islam, kan, yang piara kucing, berak bersepah. Kan, satu cara ni puan, kita kena doa dengan Allah. Doa dengan Allah. Semoga kucing itu tidak berak di kawasan kita. Doa, tak ada mustahil. Buat je lah, buat je. Ada orang ambil air sirap, letak dalam botol, air warna-warni letak kat botol, letak kat rumah kan. Ada juga kan, tapi saya nak kita buat satu perkara yang kan nampak lebih kita bergantung betul kepada Allah. Kan, doa. Kan? Kadang-kadang kan kita lupa kan. Dia pun makhluk kucing ni. Kau genjan dia, kau gentap dia, kau kejar dia, kau ligan dia. Kau bagi tahu dia jangan kencing kat sini Ni rumah makcik tau. Yang kencing kat sini. Macam orang bodoh je tak buat. Kau buat. InsyaAllah. Kan? Dan yang punya kucing tu pun kenalah jaga. Sebab tu banyak orang tak selesa. Bukan tak suka kucing, tak selesa. Yang menjaganya tak menguruskan kebersihan. Yang paling best, kucing berak bersepah kat rumah dia, dia siam, dia boleh macam ni pam habis terpecik kan rumah sebelah. Kan? Lepas tu kalau anda rasa itu lebih sukar, pagarlah rumah anda dengan suasana yang lebih harmonis, supaya kucing tak masuk dan sebagainya. Wallahu alam lah. Memang bukan senang lah. Hidup berjiran ni bukan senang. Banyak ujian dia, cabaran. Next. Daripada Nur Hayati 3315 di TikTok.
Salam Pak Haris. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang selalu menasihati kita dengan ayat-ayat yang menghina? Orang kalau nak nasihat dia tak guna kan. Tapi ada orang gunakan pendekatan itu dengan andaian bahawa dia sedang membangkitkan semangat orang dengan pendekatan itulah. Orang bodoh je kekal macam kau ni. Suka hati kau lah nak kekal macam ni. Akan. Sebab memberi nasihat tu dia kena faham karakter manusia. Ada manusia memang kalau disuntik dengan perkara yang negatif, dia akan jadi positif. Ada orang disuntik dengan perkara positif, dia akan jadi negatif. Kan? Jadi, kita yang nak berdakwah ni, kita kena faham karakter manusia yang kita nak dakwah. Jadi, kita ambil secara umum, dakwah tu biarlah bahasa yang baik. Dakwah tu biarlah bahasa-bahasa yang membina perasaan, membina akidah, membina jati diri. Kan? Tapi kita dengan anak, kita kenal karakter dia. Itu lain. Kan? Bukan kata orang je lah puan. Kan? Kadang-kadang mak bapak pun tak ada ilmu. Kan? Tak ada ilmu. Kau tengoklah besok, kau besar besok, kau ada anak, kau tengoklah, kau besok ada anak, kau tengok anak kau buat macam mana kat kau. Kau buat aku. Kau tinggi suara kat aku, kau buat tak tahu tentang aku. Besok kau kahwin, anak kau buat kerja. Kenapa nak doakan? Nampak tak? Kau patut doakan anak kau supaya berubah. Bukan doakan cucu kau buat anak kau pula. Apa? Keturunan penuh dengan musibah. Keturunan penuh dengan ancaman. Nampak tak? Allahumma salli. Allahu Akbar. Next. Siti Azura. Daripada Siti Azura di TikTok, saya ada dengar kalau suami tak solat boleh minta berpisah. Boleh bagi pendapat Pak Haris? Ya, itu ada, memang itu ada, kan. Tapi janganlah tak solat 1 hari 2 hari kau terus minta bercerai. Sebenarnya yang ada tu ialah pada suami. Suami berhak ceraikan isteri yang tidak ikut kata dia, yang langgar perintah Allah. Suami berhak. Perempuan kena berhati-hati menuntut cerai tanpa asas, itu dosa besar. Contohnya suami anda nak kahwin satu lagi, kamu tuntut cerai. Itu dari sisi perjuangan wanita, memang tu hak kami sebagai seorang wanita. Tapi ingat, Islam tidak terletak pada hak kamu. Islam dah ada hukum hakam. Nampak Dah ada hukum dia, dah ada peraturan dia. Bab fiqah dah ada dah dia punya tata cara dia, tata kelola dia. Bukan kita, ulama-ulama yang diberi kefahaman agama, yang diberi kepandaian, diberi ilmu oleh Allah SWT untuk mentafsir kata-kata Nabi, menganalisis setiap hadis Nabi, menentukan mana yang sahih, mana yang tidak, dan sebaliknya. Allahu Akbar. Jadi kita tak boleh menentukan satu perkara itu mengikut nafsu kita, mengikut kehendak kita, mengikut keinginan kita, mengikut kemahuan kita. Tak boleh. Allah Alam. Next. Daripada TikTok Afida, kesilapan isteri dulu dah insaf, tapi suami menjadikan kesilapan itu sebagai dendamnya. Suami ni tak bijak lah. Kalau Allah gunakan pendekatan tu, setiap manusia confirm 100% neraka. Siapa tak pernah buat dosa? Semalam dosa, lepas semua buat dosa. Tiba-tiba hari ni kau minta maaf kat Allah. Allah kata aku maafkan kau, tapi dosa lepas tu aku marah. Aku kecewa lah kau buang aku. Aku kecewa lah kau tak pandang aku. Aku kecewa lah sebab aku mencipta kau, tapi kau lebihkan orang. Allah dendam dengan orang. Macam ni? Maha suci Allah, bebas daripada perasaan dendam. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan jadi seorang suami yang tidak berlapang dada, seorang isteri yang tak berlapang dada adalah isteri dan suami yang terperangkap dengan nikmat dunia, yang jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah. Sebab tu penting untuk kita belajar agama, penting untuk kita dengar ceramah agama, penting untuk kita perbanyakkan zikir kita, penting untuk kita jaga solat kita. Semoga Allah beri kita kefahaman. Allahu Akbar. Setiap orang ada sejarah lampau dia, setiap orang ada sejarah silam dia. Jangan kau hukum isteri kau, kalau tak nak kau lepaskan. Engkau jangan hukum dia, sedangkan dia dah berubah jadi yang terbaik. Dia dah berubah menjadi insan yang terbaik. Belum tentu kau boleh dapat seorang insan seperti ini dalam kehidupan kau. Dah dapat yang terbaik, tapi nak cari yang lain, konon-konon akan dapat lebih baik. Ini semua permainan dunia yang akan merangkap kita. Allahu Akbar. Terima seadanya, sebab kita bukan Nabi. Kita bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Maka takkan mungkin kita dapat Siti Khadijah Al-Kubra. Takkan mungkin kita dapat Siti Fatimah Az-Zahra. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita manusia biasa yang mendapat seorang isteri juga biasa. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada isteri kita, kita tak nampak. Sebab minda kita terarah pada dunia, bukan pada akhirat.
maka yang baik kita kata buruk. Yang buruk tu kita angkat jadi baik. Pelik dunia hari ini. Bila dia tak suka, semua benda akan diungkit. Bila benda dia tak suka, semua benda baik jadi buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita baik lelaki, baik perempuan, suami ataupun isteri, kan, terimalah seadanya, kan. Selagi pasangan kita tu ada keinginan nak berubah, supportlah dia, bantulah dia. Allahu Akbar. Minta Allah supaya kita luput ingatan kita pada yang haram, luput ingatan kita pada yang maksiat, luput ingatan kita pada yang lepas. Minta bantuan Allah, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kan? Insya-Allah. Minta kena minta. Jadi pada isteri yang lalui suami macam tu, kamu kena reda. Dan ini adalah hukuman yang berpanjangan terhadap kehidupan kamu yang lepas. Dan taat pada suami kamu, tingkatkan ibadah kamu, perbanyakkan zikir kamu, jaga solat kamu, insya-Allah. Dan perlahan insya-Allah bantuan Allah pasti sampai. Wallahu alam. Next. Tolong tap-tap skrin tuan-tuan, bantu kita. Allah. Dah terputus pula. Allah. Maknanya. Kita tekan yang lain. Pada ni ke? Ni TikTok ni dah mana? Alhamdulillah. Daripada Sabna, Faris nak di TikTok. Faris nak tanya macam mana nak bimbing anak perempuan remaja yang kurang adab. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak bagi tahu semua mak bapak yang ada anak yang masih kecil. Pada semua mak bapak yang anaknya masih kecil, didiklah anak kamu dengan Islam. Didiklah anak kamu dengan Islam. Dedahkan mereka dengan ilmu agama. Kenalkan mereka dengan Rasulullah, kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka dengan sifat 20, kenalkan mereka dengan 99 nama Allah, Asma' Husna, dan ajar mereka dengan ilmu fardu ain, latih mereka dengan Al-Quran, hantar mereka kelas pengajian agama, belajar fiqah. Kalau ada kemampuan, sebaik-baiknya hantar anak ke pondok, hantar anak ke sekolah agama. InsyaAllah ini adalah jalan raya yang kamu bina. Dia boleh sesat, dia boleh tergelincir, masih boleh. Tapi sekurang-kurangnya jalan agama yang kamu bina tu, jalan agama yang kamu beri tu, bekalan yang kamu beri itu, setidak-tidaknya masih boleh berfungsi sepanjang jalan kamu, sepanjang jalan dia. Ingat, saya nak kongsi satu kajian yang dilakukan oleh seorang doktor, seorang saintis. Dia telah mengumpulkan Bible 300, 400, 500, 600 tahun yang lepas. Dia kumpulkan Bible yang 1000 tahun yang lepas. Kemudian dia dapati bahawa Bible ini berbeza-beza ikut zaman, berbeza-beza kandungan dia. Dia ada Bible yang tulis gunakan tangan dan sebagainya. Kemudian dia bandingkan dengan Al-Quran. Paling lama dia jumpa Al-Quran ialah pada 300-400 tahun yang lepas. Dan dibandingkan Al-Quran mengikut zaman, didapati, ni orang bukan Islam tahu, didapati bahawa Al-Quran itu kekal sama kandungan dia, walaupun berubah zaman, walaupun zaman telah berlalu, Al-Quran itu kekal sama kandungan dia, berbeza dengan Bible. Ini membuktikan pada dia bahawa Al-Quran itu benar. Al-Quran yang didatangkan oleh Allah SWT melalui wahyu kepada Rasulullah SAW itu benar. Allahu Akbar. Maka anak kita yang kita didik dengan Islam, itu boleh digunakan sepanjang hayat dia, sepanjang zaman, sepanjang perjalanan hidup dia. Mak bapak yang tak bijak selalunya pinggirkan agama. Kita sibuk dengan matematik, sibuk dengan geografi, sibuk dengan bahasa Melayu, sibuk hantar anak tuition, tapi terlupa nak hantar anak belajar, memperkukuh, memantapkan, memperkasakan Al-Quran dia. Sampaikan soalan-soalan bodoh selalu orang keluar. Belajar kat pondok nak kerja apa? Belajar kat madrasah ada masa depan tak? Boleh tak kau cek banduan-banduan yang ada kat Malaysia? Berapa banyak yang banduan tu datang daripada budak pondok? Engkau tengok berapa banyak kes pondok yang disampaikan oleh wartawan dan dibandingkan dengan cerita sekolah. Berbanyak kes kat sekolah berbanding sekolah pondok. Sedangkan sekolah pondok ni rata-rata pelajar masalah. Tapi kenapa pelajar masalah bila masuk sekolah pondok tak ada masalah? Tapi kenapa pelajar-pelajar baik sekolah rendah dulu masuk sekolah menengah jadi masalah? Tak ada orang nak kaji sebab takut madrasah nanti akan mengganti tempat sekolah kebangsaan. Sekolah pondok nanti mendapat tempat di khalayak ramai. Masyarakat bimbang atau kerajaan takut atau pemimpin yang takut. Ini sekian lama tak kira parti apa. Nampak tak? Nampak? Allahu Akbar. Didik anak dengan agama, selamat anak kita insya-Allah.
Bila anak kita dah remaja, kita jangan tinggal kat Islam. Didik dan tarbiyah, bimbing mereka tetap dengan Islam. Walaupun mereka dah pandai tolak. Kamu ajak dia solat, dia tak nak solat dah. Kamu suruh tutup aurat, dia tak nak tutup aurat. Dia dah besar. Dia boleh herdik kita bentam. Tapi hemat nasihat, bicara kamu, teguran kamu, kata-kata kamu, jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruskan dakwah kamu. Doa kamu jangan berhenti. Mak bapak, ni saya pesan. Baru itu ada 2 orang datang jumpa saya. Follower saya datang borak dengan saya tentang isu anak-anak mereka. Seorang ni isu anak dia lah, bertatu siap bagai lagi. Kan? Ikut jantan sana, ikut jantan sini. Saya kata pada mak ni tadi, simple je. Ibu, kan? Bila kamu nak dakwah kat orang, kamu kena dakwah diri kamu sendiri. Kamu kena ada agama, kamu kena ada Islam, kamu kena jaga amal kamu. Dan bila kamu dakwah pada anak kamu jangan ingat kamu boleh ubah anak kamu. Yang ubah anak kamu Allah. Yang bagi hidayah tu Allah, bukan kamu. Jadi kamu selalunya tidak sabar. Nasihat kamu harap berubah. Tapi cuba tengok apa yang Nabi hantar pada kamu buat tak? Kamu juga tak solat. Kamu jaga solat tak? Kamu solat lalai. Kamu solat akhir waktu. Kamu solat tak menentu. Tiba-tiba bila kamu bagi tahu pada anak-anak, kamu nak anak tu berubah tiba-tiba, serta-merta. Nampak tak? Maka kalau nak dakwah pada anak yang dah besar, dah remaja, yang menolak dan terus menolak kata-kata kita, maka kita sekarang kembali pada Allah, kembali di atas tikar sejadah, banyakkan zikir, banyakkan solat, mantapkan solat, baiki solat kita, baiki wuduk kita, bangun tengah malam, jaga tahajud, buat solat tasbih, buat solat taubat, buat solat hajat, insya-Allah. Bicara kita akan menjadi bicara yang nantinya memberi impak kepada orang yang mendengar. Engkau cakap lah apa pun, tak ada nilai sebab yang bercakap tu Allah pun tak pandang dia. Yang bercakap tu Allah pun tak pandang dia. Macam mana orang nak pandang? Yang bercakap tu sendiri pun tak ada akaun baik dengan Allah. Akaun pun banyak bocor. Berlubang sana, berlubang sini. Macam mana dia nak membina hubungan dengan Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Next. Kepada Ami di TikTok, Assalamualaikum Pak Riz, macam mana nak buang sifat baran? Banyakkan zikir. Baran datang dari mana? Ketiak, celah kangkang. Mana? Kat telinga. Bila emosi kita terganggu dan tak dibajai dengan amalan yang baik, dia tak ada filter, dia lepas macam tu je. Tapi kalau kita banyak zikir, zikir ni lah filter dia. Bila baran datang, pam, dia tak lepas. Sebab zikir ini akan cool down emosi kita. Zikir-zikir yang kita bangunkan ni menjadi penyejuk kepada jiwa kita yang sentiasa panas. Baran ni marah, sifat iblis, sifat jin kafir. Jadi nak lemahkan marah, zikir, baca Al-Quran, sentiasa berbuduk 24 jam. InsyaAllah kita akan belajar meredakan kemarahan kita. Peringkat awal memang terlepas-terlepas, tapi nanti dia cepat cool. Sebab zikir. Banyakkan zikir. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, jangan lupa 24 dan 12. Kita buka ruang sekarang seluas-luasnya untuk anda daftarkan diri anda, keluarga anda, teman anda, sahabat anda, kenalan anda ke program keluarga yang kita nak impunkan lebih kurang 2,000 orang di Setia City Convention Center, Setia Alam di Selangor. 24 dan 12. Siapa-siapa yang ikuti live saya di TikTok, nampak apa yang saya tunjuk, Pak Riz Motivasi, yang anda tekan, keluar 2 nombor telefon kat situ. Call kita, WhatsApp kita, PM kita, DM kita, sama juga dengan di TikTok. Satu. Yang kedua, kita dah buka seluas-luasnya pendaftaran untuk madrasah. Tapi kita akan bagi direct. Kita nak tapis, kita nak anda datang untuk sisi interview. Kita buka sekarang, Senin sehingga hari Sabtu. Anda boleh datang pada bila, hubungi kita untuk setkan sesi interview tersebut. Kita buka selalunya selepas Zuhur, tidak pada waktu pagi. So anda boleh datang, tapi setkan interview itu lebih awal, InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. Kita juga tuan-tuan ada juga menjalankan perniagaan nak dapatkan pendapatan. Madrasah perlukan duit untuk survive. Dan satu perniagaan kita ialah kambing. Kita ada buat kambing murah tuan-tuan. Kambing murah usus orang Melaka. Kalau anda nak ada kekar, ada kenduri kendara, sambil beli kambing, sambil menderma kat madrasah, anda cari kambing bajet madrasah. Kita akan lancarkan TikTok kita yang dikenali sebagai kambing bajet madrasah. Itu TikTok kami. Boleh search, dah ada yang dah ada. Follow lah, bantu kita lah.
Kan? Sambil anda promosi kat orang-orang, anda nak kekar beli kambing kat tempat tu. Tapi kambing tempat tu bagus terus boleh. Tapi bezanya madrasah, anda beli, duit tu jatuh pada masa. Manfaatnya besar, luas. Perjuangan untuk Al-Quran, perjuangan untuk agama memang luas lah kan. Jadi saya nak lalukan anda untuk membeli kambing kami. And Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, 25 hingga 30 kilogram berat setiap kambing kami. And insyaAllah nak buat kekar boleh, nak buat kedui kenara boleh. Allahu Akbar. Nak buat golek boleh, nak buat terentang boleh. Apa saja ayam, kambing tu insyaAllah bantu kita kan, untuk kita dapat pendapatan, menjana pendapatan untuk madrasah. InsyaAllah. Kalau ada kawan ni, sekarang ni kan ada majlis macam boleh lah. Kalau anda kat sekitar Melaka, kalau order tak nak beli seko, nak beli ikut kilo pun kita boleh hantar. Tapi sekitar Melaka lah. Melaka Tengah. Melaka Tengah saja. Sampai ke kawasan Kak Sekam, Pulai, Batu Bendam, Bukit Beruang. Mikro confirm lah pasal dekat dengan kita. Bukit Baru, Bukit Piatu, kawasan sekitar. Boleh kalau jauh sikit, pastikan ambil atas daripada 3 kilo. Kita akan hantar sampai ke depan rumah anda. Boleh insyaAllah. Bukan frozen ni, memang kambing fresh. Yang kita sembeli, kita bagi pada anda. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Saya undur diri, saya serah pada saudara Syafiq. InsyaAllah. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih kepada tuan dan puan kerana meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Riz. Jadi seperti yang Pak Riz maklumkan tadi, jangan lupa jom sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita hari ini juga ke seminar keluarga anjuran Pak Riz pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam di Negeri Selangor. Tuan dan puan boleh bawa semua lapisan umur, boleh hadir daripada anak kecil sehinggalah orang dewasa. Sama-samalah kita penuhkan dan kita semarakkan lagi semangat kita nak selamatkan keluarga kita. Sekarang di dalam live ni saja, tapi kita panjangkan sampai ke hari program. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk sama-sama kita hadir. Dan kepada yang telah mendaftar, tahniah, terima kasih. InsyaAllah, mudah-mudahan dimudahkan. Dan insyaAllah kita akan masukkan countdown sampailah menuju ke hari program. Dan kepada anda yang belum daftar, daftar segera hari ini, murah saja. Pak Riz bagi seorang RM50, tuan-tuan dan puan. Nak informasi lanjut macam mana cara nak daftar, boleh pergi ke profil TikTok Pak Riz Motivasi. Okay, di situ ada nombor yang anda boleh hubungi. InsyaAllah kami akan bagi anda info bagaimana cara untuk menyertai seminar hashtag bersama dengan Pak Riz pada hujung tahun ini. 24 yang boleh dapatkan info di Pak Riz di TikTok Pak Riz Motivasi di profil, ataupun jika anda menonton di platform yang satu lagi tu, kita dah naikkan info ataupun link, tekan saja, insyaAllah kita akan berhubung dengan anda untuk membantu anda membawa Pak Riz ke tempat anda, insyaAllah. Okey, dan seterusnya jangan lupa juga jika anda ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Riz, boleh juga berhubung dengan kami. Selain itu juga jika anda ingin mendapatkan produk daripada Madrasah Pak Riz iaitu Pak Riz Coffee, boleh berhubung dengan kami iaitu Pak Riz Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Sambil membeli, kita menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Riz. Seterusnya untuk sesi pendaftaran Madrasah Pak Riz sesi 2024 telah pun dibuka dan ada beberapa keluarga telah pun mendaftarkan anak-anak mereka. Dan pada anda yang tercari-cari lagi tempat untuk mendaftarkan anak anda, bolehlah berhubung dengan kami, insyaAllah. Sama-samalah kita hantar anak kita ke madrasah untuk sama-sama mereka mempelajari menghafal Al-Quran untuk kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling baru, paling latest, jangan lupa juga kepada anda yang ingin mencari kambing, jika anda nak guna untuk akikah ke, bolehlah berhubung dengan kami, insyaAllah. Dan jangan lupa follow juga TikTok terbaru daripada tim Pak Riz iaitu TikTok Kambing Bajet Madrasah. InsyaAllah boleh follow lah, sebab baru dibina, jadi konten masih lagi kita tengah susun. Dan bolehlah anda follow awal-awal, insyaAllah boleh guna untuk akikah, untuk jika anda berniaga nak gunakan kambing kan, boleh berhubung dengan kami, insyaAllah. Setiap pembelian anda sedikit sebanyak membantu ekonomi Madrasah Pak Riz untuk terus berkembang dan untuk memudahkan kita, memberi keselesaan untuk anak-anak madrasah menghafal Al-Quran, insyaAllah. Okey tuan-tuan, terima kasih. Dan untuk teman anda, saya ingatkan sekali lagi, Pak Riz bercara langsung hampir setiap hari daripada hari Senin sampai hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang, insyaAllah. Jangan lupa temu janji kita bersama untuk sama-sama kita perbaiki diri, perbaiki keluarga untuk bina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.